Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizan bin Zaidi akan menyelesaikan tugasan 2 iaitu pembentangan portfolio kewangan bagi unit saya iaitu unit 2 subjek keupayaan kewangan. Terima kasih diucapkan kepada Puan Norehan selaku pensyarah. Saya akan teruskan iaitu topik pembentangan kami pada hari ini ialah perbandingan portfolio instrumen simpanan dan pelaburan. Baiklah, umum mengetahui bahawa dalam pengurusan kewangan kita diperkenalkan dengan pelbagai instrumen yang boleh dijadikan sebagai simpanan atau pelaburan. Jadi dalam konteks yang mudah untuk kita faham, setiap daripada kita mempunyai kecenderungan yang berbeza. Maka perlunya untuk kita analisis setiap instrumen kewangan dan memilih manakah yang terbaik dan paling sesuai untuk kita laksanakan. Jadi dalam pembentangan kali ini, kami mengandaikan kami mempunyai wang sebanyak RM200,000. Ke manakah bakal kami tempatkan di instrumen simpanan tertentu atau pelaburan tertentu. Jadi sebelum itu, mari kita lihat dulu apa 4 instrumen yang akan saya gariskan secara umum. Baiklah, sekarang kita akan bergerak kepada 4 instrumen simpanan atau pelaburan yang akan saya gariskan dalam pembentangan kali ini. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, simpanan tetap atau lebih mesra kalau kita kenal dengan nama asing iaitu fixed deposit. Fixed deposit merupakan satu simpanan yang kita laksanakan di mana-mana institusi perbankan yang ada di Malaysia. Misalnya kita buat fixed deposit untuk Maybank dan sebagainya. Apa itu fixed deposit? Secara jelas ianya adalah satu kelolaan simpanan apabila kita menyimpan jumlah tunai pada sesuatu bank, kita telah berjanji ataupun telah membuat satu perjanjian dengan pihak bank untuk memperoleh pulangan sebanyak nilai yang ditetapkan pada suatu tempoh yang panjang. Jadi secara umumnya fixed deposit ni sesuai untuk orang yang bercadang membuat simpanan panjang dan tidak ingin mengeluarkan duit kerana kecairannya sangat rendah. Baik, seterusnya yang kedua, secara umum saya akan perjelaskan dulu iaitu emas sebagai simpanan. Umum mengetahui bahawa emas mempunyai banyak jenis. Ada emas fizikal, ada emas simpanan, ada emas yang dijadikan saham, stok dan sebagainya. Jadi dalam pembentangan ini, saya akan fokuskan kepada emas simpanan. Contoh yang terkenal, Public Gold yang ada di Malaysia dan pelbagai lagi platform penyediaan instrumen simpanan akaun emas yang lain. Dan yang ketiga, kita akan lihat juga salah satu instrumen simpanan atau pelaburan iaitu pelaburan saham equity. Apa itu saham equity? Kalau kita lihat dengan jelas, equity adalah satu saham yang paling berisiko tinggi. Kerana apa? Kerana jika untung, untungnya tinggi. Jika rugi, ruginya sangat tinggi. Jadi equity biasanya diuruskan oleh platform-platform saham yang besar yang ada di Malaysia menerusi syarikat-syarikat pelaburan. Dan kebiasaannya, pelabur-pelabur akan membeli saham dengan harga saham semasa. Ianya bukan satu harga yang tetap. Biasanya dia akan naik turun bergantung kepada hari, bulan, tahun dan lain-lain mengikut sesuatu platform yang ditawarkan untuk dana simpanan pelaburan equity. Dan akhir sekali, kita akan lihat iaitu pelaburan amanah saham Bumi Putra. Yang ini terkenal ya sebagai satu instrumen simpanan untuk rakyat Malaysia kerana ianya dikelolakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad ASNB. Jadi dalam pembentangan ini saya akan memilih 2 sahaja instrumen pelaburan dan simpanan untuk dianalisis, untuk dipilih sekiranya berpeluang untuk menceburi bidang simpanan atau pelaburan menggunakan nilai RM200,000 yang diperjelaskan pada awal pembentangan tadi. Jadi mari kita lihat apa 2 instrumen yang akan saya pilih. Kita lihat simpanan yang pertama. Instrumen yang saya pilih daripada 4 tadi adalah simpanan emas. Kenapa kita nak bincang simpanan emas? Okay, sebelum tu saya perjelaskan dulu. Emas yang kita pilih ialah akaun simpanan. Maknanya dia bukan berbentuk fizikal, tak ada dekat tangan kita.
dia hanya dalam satu akaun yang kita daftarkan di mana-mana platform. Sebagai contoh, saya kemukakan jenama Public Gold yang merupakan antara platform yang terkenal yang ada pada hari ini. Dan banyak lagi sebenarnya platform-platform yang menawarkan simpanan emas dalam bentuk yang lebih rumit, misalnya EPF, stok dan sebagainya. Okey, jadi kita lihat dulu kelebihan simpanan emas. Simpanan emas mempunyai kelebihan, salah satunya kecairan yang sangat tinggi. Jika anda mempunyai duit, anda tukarkan kepada bentuk emas, maka pada bila-bila masa selama tempoh menyimpan, anda boleh keluarkan duit tersebut melalui cagaran ataupun pajakan. Ataupun kita boleh keluar dalam bentuk mata wang tunai. Jadi dari segi kecairan, satu benda yang kita boleh faham, emas mempunyai kecairan yang sangat tinggi. Jika perlukan duit kecemasan, contoh 5 tahun menyimpan, kemudian tahun yang kelima kita perlu duit kecemasan untuk dana perubatan ataupun kos pendidikan, contohnya kita boleh keluarkan simpanan emas yang kita buat pada 5 tahun sebelumnya tadi. Yang kedua, kita lihat dari segi kelebihan yang kedua, tidak dipengaruhi inflasi. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan inflasi? Inflasi di mana kadar mata wang tidak lagi diperakukan ataupun kurang diperakukan berikutan apa yang kita panggil sebagai penurunan kadar mata wang di sesebuah negara. Saya akan ketengahkan antara negara yang telah mengalami kegagalan mata wang kewangan ataupun kegagalan inflasi yang teruk ialah negara Zimbabwe, di mana mata wangnya sangat merosot sehingga kan pernah digemparkan pada satu ketika harga 3 biji telur menyamai harga berpuluh jenis barang dapur yang lain. Jadi suatu benda yang kita kena faham, suatu masa kewangan akan mengalami inflasi berdasarkan kepada keadaan ekonomi, penurunan mata wang, politik dan sebagainya. Tetapi apa yang terbaik ialah emas selamat daripada inflasi. Kerana apa? Kerana emas adalah satu instrumen stand alone ataupun berdiri dengan sendiri. Kalau kita tengok saham, dia bergantung kepada syarikat, dia bergantung kepada prestasi pelaburan. Kalau kita tengok mata wang sendiri, bergantung kepada kuasa kerajaan dan sebagainya. Tapi emas, dia stand alone. Kita simpan emas 2 gram pada hari ini, 5 tahun akan datang, 2 gram itu juga yang boleh kita keluarkan pada mata wang yang akan datang. Okay, baik. Seterusnya, risiko yang rendah. Kenapa? Kerana emas tidak dipengaruhi oleh mana-mana platform-platform ataupun sistem yang akan menyebabkan turunnya nilai emas pada sesuatu masa. Kerana kalau kita faham emas fizikal sekalipun, jika kita pakai gelang yang dengan berat 10 gram, maka pada masa 2-3 tahun akan datang, gelang tersebut masih lagi dengan berat yang sama. Itu juga dengan emas simpanan, dia tidak akan dipengaruhi oleh apa-apa sistem yang menyebabkan turunnya nilai emas yang kita simpan. Okey. Yang kedua, dari segi risiko juga, emas ni kurang berisiko kerana emas bila kita buat pembelian emas, maka emas tersebut akan selamat dalam simpanan akaun peribadi kita. Dia bukan satu benda yang mudah untuk dirompak dan sebagainya. Tidak seperti kes-kes simpanan di bank yang kadang-kadang kehilangan duit melalui sistem bank itu sendiri. Dan akhir sekali, dari segi kelebihan, emas merupakan satu simpanan yang diterima di peringkat antarabangsa. Andai kata pada hari ini saya mempunyai 50 gram emas, maka saya mengembara ke seluruh pelosok dunia dan saya perlu mengeluarkan duit, maka saya boleh mencagarkan emas yang saya miliki dalam akaun tadi kepada mata wang pada mana-mana negara yang saya pergi. Kerana emas dikenali di seluruh pelosok sebagai sesuatu yang bernilai. Okey, namun ada juga kekurangan yang perlu kita bahaskan, antaranya jangka panjang sahaja. Bila kita menyimpan emas, kita inginkan keuntungan yang besar. Jadi kalau emas setahun, 2 tahun ataupun kadar tahun pertama dan kedua, keuntungannya tidak tinggi. Kerana kenaikan emas berlaku pada tempoh yang panjang. Misalnya 5 tahun, mungkin boleh jadi 10 tahun, barulah kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi satu benda yang kita faham, sesiapa yang ingin menyimpan emas perlu letakkan maklumat simpanan jangka panjang. Dan yang kedua, kekurangan juga dari segi tiada pulangan bonus ataupun dividen.
berbanding saham, berbanding simpanan pelaburan, kita akan terima dividen tahunan misalnya, dividen bulanan misalnya. Tapi kalau emas tak ada dividen, tak ada bonus. Bila kita akan dapat keuntungan? Bila kita cairkan emas tersebut. Jadi itu sahajalah yang menyebabkan saya lebih tertarik untuk memilih simpanan emas. Jadi kalau ada 200,000, mungkin 100,000 saya akan tukarkan kepada emas dalam bentuk gram misalnya. Baik, kita bergerak kepada instrumen yang kedua. Apa itu instrumen yang kedua saya pilih? Ialah Pelaburan Amanah Saham Bumiputera ataupun ASB. Okey, rakyat Malaysia ramai sangat yang mempunyai akaun ASB. Tetapi apa yang kita nak highlightkan ataupun saya nak beri penjelasan di sini, ASB yang saya maksudkan adalah simpanan, bukan ASB pinjaman ataupun ASBF financial. Satu yang kita kena faham, ASB merupakan antara instrumen yang melibatkan platform kerajaan. Okey, jadi kelebihan-kelebihan tertentu yang kita boleh bincangkan, yang pertama, kecairan sangat tinggi. Bila kita menyimpan dalam ASB, kita boleh keluarkan pada bila-bila masa sahaja duit yang kita simpan, membuktikan bahawa kita tidak terikat dengan apa-apa perjanjian daripada mana-mana pihak. Maka kalau kita sama juga macam emas tadi, bila kita terpaksa gunakan duit dalam keadaan terdesak, kita boleh keluarkan daripada akaun ASB. Yang kedua, mudah diuruskan. Okay, seperti yang kita tahu, sesetengah instrumen pelaburan kita perlu uruskan. Kita perlu faham kenaikan dan penurunan dana. Kita perlu menguruskan dari segi switching ataupun penukaran dana apabila kita melihat keuntungan dan kerugian. Kita boleh menjangkakannya. Tetapi dalam ASB, ianya diuruskan oleh pihak pelaburan ataupun pihak platform yang disediakan sendiri, iaitu Amanah Saham Nasional, ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad. Okey, satu lagi yang saya ingin kemukakan berkaitan dengan mudah diuruskan ialah apabila kita menyimpan, misalnya pada tahun 2022, pada tahun 2022 kita simpan 100,000 dalam akaun ASB, maka pada akhir tahun kita akan dapat dividen. Jadi kita tak perlu nak susah payah untuk uruskan dana, nak fikir ke mana dana tu pergi dan sebagainya. Itulah yang akan kita perbahaskan di kelebihan yang seterusnya, iaitu mempunyai risiko yang rendah. Kenapa? Kerana ianya lebih selamat. Apabila kebanyakannya melibatkan pemantauan daripada GL ataupun kerajaan sendiri, dia lebih selamat, lebih tidak terdedah kepada mana-mana bentuk penipuan ataupun malware yang boleh hack akaun dan sebagainya. Dan akhir sekali, pulangan tetap. ASB mempunyai pulangan tetap, dan pada tahun 2021 pulangan tetap sebanyak 5%. Jadi bayangkan, secara nilai yang rendah, kita boleh bagi contoh, sekiranya seseorang menyimpan 12,000 dalam ASB, maka dia boleh keluarkan RM600 pada akhir tahun sebagai bonus ataupun dividen. Jadi kalau bayangkan anda ada RM120,000 simpan dalam ASB, pada akhir tahun kita boleh keluarkan lebih kurang RM6,000 sebagai keuntungan kasar yang kita dapat. Okay, namun ada juga kekurangan yang kita boleh perlihatkan kepada akaun ASB. Ada yang pertama ialah hanya menawarkan pulangan tahunan. Jadi kalau kita rasa pada pertengahan pertengahan tahun, iaitu pada 6 bulan selepas simpanan, kita nak keluarkan, tak dapat. Sebab kadar dividen yang diagihkan adalah mengikut tahun. Jadi kena tunggu 1 tahun, 2 tahun baru dapat. Jadi maksud saya, dia lebih sesuai kepada mereka yang bermaklumat membuat pelaburan ataupun simpanan jangka masa yang panjang. Sudah mempunyai duit lain untuk kegunaan harian, maka duit yang khusus untuk simpanan boleh dilaburkan kepada pelaburan ataupun simpanan ASB. Dan yang kedua, dari segi kekurangan, dividennya agak rendah berbanding pelaburan-pelaburan dalam platform pelaburan yang lain. Misalnya kalau kita tengok Dana Equity Dynasty menawarkan keuntungan bulanan sebanyak 2%, ataupun ada juga yang menawarkan keuntungan tahunan sebanyak 14%. Jadi kalaulah kita kata ASB tadi hanya menawarkan 5%, maka dividennya agak kecil berbanding kebanyakan instrumen yang lain. Tetapi lebih selamat dan ianya dividen yang tetap.
Jadi sebagai menyimpulkan apa yang kita telah perbincangkan berkenaan analisis instrumen simpanan dan pelaburan, ingin saya perjelaskan bahawa setiap orang mempunyai maklumat kewangan yang berbeza. Maka pilihlah yang mana kita rasa terbaik untuk kita berdasarkan kefahaman dan pengetahuan. Jadi sekian pembentangan daripada saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.